Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tentang kaji bab 3 homestesis bersama Cikgu Si. Okey. Soalan yang pertama. Dan kata tandakan right pada kenyataan yang betul tentang homestesis. Ya. Okey, pertama, homestesis merujuk kepada pergerakan keadaan persekitaran dalam badan suatu organisma atau kawalan homeostasis yang penting dalam badan ialah kawal atur kandungan makanan dan suhu badan. Atau sistem perkumuhan dan sistem endokrin terlibat dalam sistem kawal atur air atau proses kehilangan air yang berlaku di dalam tumbuhan dikenali sebagai respirasi. Jadi murid-murid boleh pilih 2 daripada 4 kenyataan di bawah. Okey. Jadi jawapan dia adalah yang pertama dan yang ketiga. Yang kedua ini salah kerana dikatakan kawal atau kandungan makanan. Jadi homeostasis tidak melibatkan kawal atau kandungan makanan. Yang keempat, proses kehilangan air yang berlaku di dalam tumbuhan dikenali sebagai transpirasi, bukan respirasi. Okey, soalan seterusnya. Ini adalah gambar raja bulu roma menegak. Bulu roma menegak. So kita kena tuliskan sama ada salah atau betul. Cross ataupun right pada petak-petak di bawah. Pertama, kelenjar peluh menghasilkan lebih banyak peluh bagi menyejukkan kulit apabila peluh tersejat. Atau salur darah dah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Atau salur darah mengembang bagi membebaskan tenaga haba. Atau bulu roma menegak untuk memerangkap udara sebagai penebat haba. Okey, awak ingat bila bulu roma menegak maknanya cuaca sejuk. So apa yang berlaku adalah yang berlaku adalah salur darah mengecut untuk membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit bagi mengurangkan pembebasan tenaga haba. Dan satu lagi adalah bulu roma menegak untuk memerangkap udara sebagai penempat haba. Okey. Soalan seterusnya. Gambar cicak. Rajah di bawah menunjukkan seekor cicak. Okey. Jawapan yang betul adalah apabila suhu persekitaran meningkat, pergerakan cicak akan menjadi pantas atau lambat. Jawapan dia adalah pantas. So, cicak akan hidup atau mati jika ia tidak dapat mengekalkan homeostasis. Pada pendapat murid-murid, hidup atau mati? Jadi jawapan dia adalah mati. Begitu juga dengan badan kita. Kalau badan kita tidak dapat mengekalkan homeostasis, kita juga boleh mati. Soalan seterusnya. Buaya atau siput merupakan haiwan lain yang menjalankan homeostasis seperti cicak. Jadi, buaya atau siput? Jawapan dia adalah buaya. Buaya bila cuaca panas, dia akan berendam tubuh dia di kawasan-kawasan yang berair. Begitu juga dengan cicak, kalau dia panas, dia akan pergilah tempat-tempat yang sejuk. Okey, yang keempat. Kadar metabolisme cicak menaik atau menurun apabila suhu persekitaran menurun. Naik atau turun? So, jawapan dia adalah menurun. Apabila suhu persekitaran menurun. Jadi cicak ni adalah haiwan yang berdarah sejuk. Haiwan yang berdarah sejuk. Jadi kalau suhu persekitaran sejuk, badan dia pun boleh, suhu di badan dia pun boleh jadi sejuk. Okey, seterusnya. Padankan proses kawal atur dengan organ yang betul. Kawal atur kandungan air, organ yang terlibat adalah kulit atau ginjal. Kawal atur suhu badan, organ yang terlibat adalah kulit atau ginjal. Ginjal adalah buah pinggang. Ginjal adalah buah pinggang. Jadi kalau tengok dekat sini, kawal atur kandungan air, organ yang terlibat adalah ginjal sebab dia memproses penghasilan air kencing.
Kemudian kawal atur suhu adalah kulit. Ya, kulit ini memainkan peranan. Ya. Sangat penting dalam tubuh badan. Okey, soalan C. Tumbuhan memerlukan air yang mencukupi untuk mengelakkan tumbuhan menjadi layu dan mati. A. Transpirasi melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Terangkan. Terangkan maksudnya kat sini disuruh tulis apakah maksud transpirasi. Okey. Jadi jawapan dia adalah transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah ke seluruh bahagian tumbuhan. Jadi perkataan yang penting kat sini adalah menyerap dan mengangkut air dan mineral. Menyerap dan mengangkut air dan mineral ke seluruh tubuh, ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey. Seterusnya. Okey, bahagian C. Rajah di bawah menunjukkan keadaan stoma pada suatu keadaan suhu. Ramalkan keadaan suhu pada waktu tersebut. Jadi, ini adalah sel pengawal. Kemudian stoma-stoma yang berada di tengah-tengah tu ya, berada di tengah-tengah tu. Okey, ramalkan keadaan suhu pada waktu tersebut. Tengok kat sini stoma tertutup. Bila masa stoma tertutup? Okey. So, jawapan dia adalah bila suhu terlalu tinggi. Apabila suhu terlalu tinggi, stoma akan tertutup untuk mengurangkan kehilangan air ke udara. Apabila suhu tidak terlalu tinggi, maka stoma akan terbuka membolehkan wap air dan gas-gas keluar atau masuk ke dalam stoma. Jadi kalau soalan kata ada gambar rajah kata pukul 9 pagi dengan pukul 1 tengah hari. Pada pukul 1 tengah hari, stoma tertutup. Pada pukul 9 pagi, stoma terbuka. Okey. Soalan seterusnya. Terangkan keadaan stoma pada raja yang ditunjukkan dalam raja. Ini stoma tertutup. Jawapan dia lah kerana pada suhu terlalu tinggi, stoma tertutup bagi mengurangkan kehilangan air yang tersejat ke udara. Keyword sini suhu terlalu tinggi dan mengurangkan kehilangan air yang tersejat ke udara. Okey. Seterusnya, sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumahan dan sistem endokrin. Ya. Nyatakan satu organ yang terlibat. Ya. Okey, jawapan dia adalah kulit, otak atau otot ginjal. Kalau dikata kulit, otak dan otot rangka. Kalau tulis ginjal tidak berapa tepat sebab dekat sini adalah kawal atur suhu. Kalau soalan kata kawal atur air, ginjal baru betul. Okay. Seterusnya, apakah yang akan berlaku terhadap suhu badan pada hari sejuk? Adakah suhu badan kita meningkat atau menurun? Jawapannya suhu menurun. Ya. Okay, next. Soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan kuantiti air kencing yang terhasil pada suhu persekitaran yang berbeza. Suhu persekitaran 16, air kencing 25 ml. Ya, suhu persekitaran 31 darjah Celsius, kuantiti air kencing 15. Ya. Apakah yang akan berlaku kepada kuantiti air kencing apabila suhu meningkat? Apabila suhu meningkat, kuantiti macam mana? Ini murid-murid boleh dapat jawapan daripada peta ini. Awak tengoklah sini. Kalau suhu meningkat, kuantiti air macam mana? Makin bertambah atau berkurang? Okey. Pada sini awak boleh dapat jawapan. Jadi jawapan dia berkurang. Ya, jadi 25 ke 15. 15 berkurang. Suhu meningkat, air kencing berkurang. Berdasarkan jadual di atas, nyatakan hubungan di antara suhu persekitaran dan kuantiti air kencing. Jadi kalau hubungan biasa mula tulis dengan perkataan semakin, ya, atau jika. Jadi kat sini cikgu tulis semakinlah. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin berkurang air kencing. Atau boleh tulis semakin rendah suhu persekitaran, ya, semakin bertambah air kencing. Semakin bertambah pengeluaran air kencing. Okay, next. Soalan seterusnya.
Cadangkan bagaimana kita boleh meningkatkan kandungan air di dalam badan semasa berpeluh. Apabila berpeluh, badan kita kurang air sebab peluh banyak keluarkan air. Okey. Jadi apakah tindakan kita supaya badan kita mengandungi kandungan air yang seimbang? Okey, jawapan dia adalah apa? Minum banyak air. Bila berpeluh, kita kena minum banyak air. Jadi kalau kita berpeluh, kita tak minum air, lama kelamaan badan kita akan kurang air. Bila kurang air, dia boleh mendatangkan banyak penyakit pada tubuh badan kita. Okey. Soalan seterusnya. Jika penyiasatan yang sama dijalankan tetapi dengan suhu persekitaran yang lebih rendah, apakah yang berlaku kepada bulu roma? Ya. Maknanya suhu persekitaran, cuaca sejuk, apa yang berlaku pada bulu roma? Ya. Okey. Jadi bulu roma akan menegak. Kenapa bulu roma menegak? Kerana bulu roma itu akan memerangkap haba supaya badan kita tidak terlalu sejuk. Sebab udara memerangkap udara dan memerangkap haba supaya badan kita tidak terlalu sejuk. Okey. Setakat ni saja ulang kaji untuk bab ni. Tahniah kepada murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan ulang kaji ini. Dan minta tolong buat pembetulan jika ada kesilapan jawapan anda. Jangan jemu untuk menuntut ilmu kerana menuntut ilmu itu adalah amat diperlukan dalam kehidupan harian kita. Okey, jumpa lagi di lain waktu. Bye.